أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Ayat 47 dan 48 suratul Hajj. Kita pergi sekat ni dulu Kalau ada masa lagi kita sambung lagi boleh 2 ayat, 3 ayat. Sambung daripada ayat sebelum pada ni, iaitunya hubungi dengan kaum-kaum kafir. Setiap generasi, setiap masa, sejak daripada zaman-zaman dahulu lagi, kebanyakannya mendusta ataupun bakit bohong, tak terima ajaran Rasul, ajaran Nabi. Gitulah juga Allah Ta'ala firman dalam suratul Hajj ni, iaitunya beberapa kumpulan yang Allah royak, iaitunya mula-mula sebagai bui semangat kepada Nabi. Katanya, "Hei Nabi, jika orang-orang zaman, jika mung didusta, tidak dipercayai, maka mung jangan lupa bahawa kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, pok-pok kaum Nabi Syuaib di Madian, dan kaum Nabi Musa juga. Semua tu pakat tak percaya belaka kepada Rasul, kepada Nabi. Kepada mung supaya juga, hei Muhammad, gitulah juga. Allah Ta'ala firman juga, iaitu hubungnya dengan perjalanan di atas muka bumi. Perjalanan di atas muka bumi, suruh kita ni jalan dalam arti katanya kita tengok kesan-kesan daripada orang-orang zaman dahulu yang yang diseksa di waktu turun bala oleh Allah Ta'ala. Macam mana keadaan mereka, kadang-kadang tubuh seorang-seorang ni besar, tapi tak pandai nak pergi lawan bala Allah Ta'ala. Sedangkan kamu, hei umat Muhammad, gitulah hak naknya. Hei kamu, hei umat Muhammad, kamu tubuh kecil dengan kepandaian, kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, tak pandai kamu nak pergi deraka kepada Allah, menyebabkan Allah waktu turun bala kepada kamu. Gitulah yang Allah firman di sini. Tak siu jadi kita ni lalai, ralik dengan maksiat, dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bila kita jalan ataupun kita tengok kesan-kesan daripada yang manusia buat pada zaman-zaman dahulu, lepas tu Allah Ta'ala waktu turun bala, maka hati manusia ni hak pergi tengok tu, jangan hanya tengok dengan mata saja, jangan tengok dengan zahir saja, tapi kena perhati dengan hati, dengan otak. Lepas tu ambil bodrian daripada peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu. Sebab tu Allah Ta'ala firman, fa innaha la ta'mal absar. Tetapi yang sebenarnya bukan arti buta mata dak, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi hak butanya iaitunya hati hak duduk di dalam dada ni. Ni dia buta mata hati, so masya-Allah. Tak usah carilah air tawar atau tok bomo 7 butir telaga pun tak jadi. Dah gilah ambil air tawar dengan siapa nak siup kepala, ya tak jadi. Ni Allah rayak sendiri di dalam Quran dia, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, iaitu hati yang buta. Allah, kita minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada buta mata hati. Pergi x-ray di rumah sakit, bomo tak ada rayak, cara buta mata hati ni. Bomo hanya dia tengok penyakit. Tapi
dalam istilah agama ni, orang yang Allah Ta'ala sesat ataupun Allah Ta'ala tidak kehendak nak uji dia duduk di atas jalan yang sebenar, itulah orang yang buta mata hati. Terutamanya orang-orang kafir, orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang syirik dan semua orang yang tidak ada sifat-sifat muslim pada diri dia, hidup dia, maka itu dikatakan orang yang geleweng dalam hidup. Tu orang yang banyak pasal buat perkara-perkara yang tidak baik, maksiat banyak. Kadang-kadang termasuk di kalangan orang-orang Islam kita yang Allah Ta'ala katuk mata hati dia. Tapi kita berdoa mudah-mudahan insya-Allah semua orang-orang Islam kita ni dibuka mata hati, dan buka juga mata hati orang-orang kafir, terutamanya orang-orang kafir yang menentang Islam, orang yang tidak nampak molek dengan Islam. Kita doa mudah-mudahan dia kurang ataupun dia berhenti daripada duk menentang, patut insya-Allah satu hari dia akan masuk Islam. Kita harap lagu tu ni wawas wisaitan orang Islam lagu tu lah belaka tiap-tiap orang dia letak tengok kepada kebaikan. Monglok nengedi walaupun tengok zahir, tengok tak ada harap lah, tak jalan nak pergi jadi molek. Tapi harap kira katanya week nanti sutai pun harap juga mudah-mudahan orang hidup menentang, orang yang baikain sama ada orang Islam ataupun orang-orang kafir sendiri hak hidup baikain dengan Islam. Maka kita harap mudah-mudahan mereka itu faham, mari kita mari pakat jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh, yang juruh belaka. Jangan jadi orang baikain, jangan jadi orang pasal tak setuju dengan Islam, lawan Islam, wang pen jahat dengan orang Islam. Tapi apabila Allah Ta'ala kehendak, maka tidak ada siapa nak pergi ubah benda tu. Terutamanya orang kafir. Pada ayat yang ke 47 ni, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab. Orang-orang kafir duk pergi ngejek nganying dengan Nabi. Hei Muhammad, kalau dia mung betul, mung benar sungguh gapo hang duk royak tu, sungguh betul acu waktu turun azab, ataupun acu minta dengan Allah Ta'ala supaya azab cepat tipu ke atas kami. Masya Allah. Ni kalau dia orang cerdik dia tak kecek lagu tu. Perkataan pasal ni adalah perkataan orang bodoh, orang tak berjuruh kecek macam tu. Orang berjuruh, orang ada akal fikiran, dia kecek gapo-gapo, dia kecek dengan lemah lembut, ada headphone. Lepas tu kecek tak ada royak suruh buat turun bandar. Sebab apa? Sebab bandar dia turun, dia tak turun di atas seorang dua orang dak, dia turun atas umum. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Mereka itu apa? Meminta kepada kamu menyegerakan kedatangan azab. Allah royak wa lan yukhlifallahu wa'dah. Padahal Allah tidak sekali-kali akan memungkiri janjinya. Hak ni dah kita baca, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, hai Allah, tidak menyalahi janji sama sekali. Tu dah. Wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan silap janji dia. Ya janji macam mana maka macam itulah. Hak ni kalau dah kita dengar, kita fikir molek-molek, wasa berdiri bulu roma. Dia Allah rayak gapo sahaja yang rayak di dalam Quran dia, maka macam itulah yang akan jadi. Lepas tu beri amaran pula dengan masa. Masa lagu mana? Mung duk minta azab di atas muka dunia tu sebentar ya hei manusia. Gerung mung mati. Tapi mung kena ingat hei manusia, di akhirat sikit lagi, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan katakanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Masya Allah. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun atas muka dunia. Apa cuba kita gambar.
Ha tu orang-orang kafir di zaman-zaman dulu lah. Dia duk kecek, ngejek, buat main-mainnya, kecek dengan azab, seksa. Supaya dengan orang, minta maaf dia, orang-orang bodoh zaman lah ni, orang bodoh duk kecek, tak apalah. Kawan nak duk lagu ni, dah mau masuk syurga, kawan nak masuk neraka. Ha tu dia kecek. Jadi nampak bodoh. Bodoh dengan akal fikir dia, bodoh dengan ilmu dia tu. Dia duk faham katanya supaya masuk go itik go ayah. Nampak supaya duk pero dalam neraka. Dak. Ha begitulah. Setengah-setengah orang wallahu alam zaman-zaman belum pada kita sikit ya. Ada lah. Setengah-setengah dia kecek dalam ceramah dia. Dia katanya supaya dengan neraka tu tepat ke apa? Tepat duk gi ya manusia. Duk gi apa? Duk gi duk gi apa cocok. Duk gi wiubat. Tak sewa jadi demam, tak sewa jadi sakit, tak sewa gapo duduk tu. Sebab tu timur ada satu surat, laisatin naru mustashfa. Bukanlah neraka tu rumah sakit. Kalau tak silap saya, iaitu Syekh Ali Isa rahimahullahu taala di Bakok. Nah, dia waktu baik surat suti. Laisatin naru mustashfa. Bukan neraka tu rumah sakit. Sebab apa? Sebab ada orang duk gi kecek. Katanya supa dengan neraka ni tepat duk gi ambil orang hak dosa-dosa tu duk gi ubat. Duk gi apa cocok-cocok, lepas tu bawa siar masuk syurga. Bukan. Neraka adalah tempat seksa manusia. Tempat seksa manusia, dia tak ada kira siapa-siapa, anak siapa sekalipun. Lepas tu neraka dia tak ada kenal, hukum Allah Taala dia tak ada kenal anak siapa, cucu siapa. Ini kita gambar dan faham semua belaka. Dua orang bini Nabi bukan? Bini Nabi Lut, bini Nabi Nuh. Tengok, bini Nabi tu. Kalau kita kira masuk neraka. Ha. Tapi sebalik pada tu, bini Firaun. Bini Firaun kalau tengok kepada Firaun lah, masya-Allah. Nabi ayat katanya pintu neraka tu Firaun lah nak pergi buka. Tapi bini dia masuk dalam syurga. Nabi sendiri ayat di dalam hadis katanya Asiyah bini Firaun tu akan berkahwin dengan aku dalam syurga sikit lagi. Ha tengok. Allah Taala wi adilnya kepada Asiyah walaupun hidup dia berlainan masa dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Firaun, hak ni zaman Nabi Muhammad. Tapi bini Firaun tu boleh nikah dengan Nabi Muhammad dalam syurga. Sebab apa? Sebab tok lelaki dia pergi ke neraka. Ha. Lepas tu kita jangan duk gambar katanya tak apalah cai barami hak orang tua aling, orang tua banyak semaya tahajud. Orang dak jangan. Semua tu kena bawa diri masing-masing belaka. Tak ada kira anak siapa, cucu siapa, tok guru, baba, ustaz nak ucapan siapa. Semua tiap-tiap orang bawa diri masing-masing. Bila kita bawa diri masing-masing, gambarlah katanya hidup kita ni kubur masing-masing belaka. Tepat kita nak pergi pun kita kena bawa diri kita sendiri di atas sirat. Masya-Allah. Inilah kalau kita klik kepada ayat ni semula, iaitunya seksanya manusia dia di dalam api neraka 1000 tahun di atas muka dunia ni baru sama sehari di akhirat. Pahlawan mana? Orang kena duduk dalam api neraka. Orang kafir minta puting. Ni bosan ni. Bosan orang kafir. Tapi tak ada arah. Wallahu alam orang kafir mana duk pergi dengar ayat Quran, duk pergi dengar tafsir. Sedangkan kita orang Islam ni lebuk duk kecek orang kafir, duk kecek royak. Tahu katanya keadaan orang kafir macam tu hidup atas muka dunia dan lebih teruk dahsyatnya hidup mereka di dalam neraka sikit lagi. Sampai ke kita kecek baca orang kafir tu menangis.
Baca dalam Quran ni, kita duk teriak, ha neraka tempat nak seksa orang kafir. Padahal kita orang Islam. Dengar orang Allah Taala Allah Taala royak di dalam Quran. La ilaha illallah, seksanya orang kafir. Ya. Sehingga saya royak acak-acak kali baca sokmo satu hadis Nabi SAW. Nabi katanya, ma baina mankibai al-kafir masiratu thalathati ayyamin lirakibil musri'. Besar tak besar tubuh orang kafir kena masuk dalam neraka ni, la ilaha illallah, antara dua bahu dia ni tu hewak jadi besar. Saya ulang acak-acak kali hadis ni, Sahih Al-Bukhari. Di antara bahu kanan ke bahu kiri ni, kuda lopak 3 hari 3 malam baru nak sapa ni di bahu kiri. Lepas cuba kita gambar orang bawa kuda hak cepat, tong 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 tong. Kalau dia kita kira zaman lah ni ya, start kereta pak boh dia gerum gi selalu dah. Ha tu 3 hari 3 malam mapuh enjin kereta. Kuda-kuda mapuh kalau misal katanya unggal sungguh. Ha tu besar mana orang kafir, cuba kita gambar. Nak wini neraka makan tu sedap, grob grob grob. Ha tubuh besar, sedap makan. Tapi orang kafir tak, ia tak gambar benda-benda pasal ni, sebab ia tak ada mengaji gapo. Kita orang Islam ni lah berkewajipan kena royak, kena sapa. Ya nak terima tak saya terima wallahu alam, tapi jangan duk royak reng neraka, mung ahli neraka, jangan duk royak lagu tu. Kita tarik dia sikit, tarik dengan pahami, tarik insya-Allah Allah Taala buka hidayah. Ya nak terima tak saya terima wallahu alam, bukan kerjaan kita dah. Hak tu hak Allah Taala. Nah, hidayah bukan duduk di tangan manusia. Tapi ingatlah katanya benda-benda pasal ini adalah benda yang menjadi waqi'i dan hakikat yang sebenar. Akhir sekali iaitu ayat yang ke-48. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah thumma akhaztuha wa ilayyal masir. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang aku beri tempoh. Ni Allah Ta'ala rayaan. Bukan sutir 2 negeri dak ni. Banyak tempat-tempat tu negeri ni aku wi lagi masa. Kalau tengok kepada orang yang duk buat zalim, duk lawan Nabi, duk buat dosa besar tu ni, cuba kita gambar dunia, rob dunia, cuba kita gambar manusia duk buat gapo. โลกไม่เคยลืมapa ni? โลกไม่เคยนอนไม่เคยหลับ dunia. Manusia masya-Allah berzina, mabuk, kaya, telanje, buat gotu, buat gani, semua boleh katakan kerjaan manusia belaka hak buat di atas muka dunia. Teruknya keadaan dunia. Tapi Allah Taala wi lagi masa, wi masa sedang penduduknya berlaku zalim. Penduduk di sini artinya cau merang, orang yang duduk di atas muka bumi tu sendiri, tak ada kira duduk dalam kedai ke dalam kampung ke dalam gapo, masih lagi duk buat zalim. Kemudian aku menimpakannya dengan azab seksa dan ingatlah kepada akulah tempat kembali. Nah, masya-Allah. Kalau ni sebut ayat 47 ni insya-Allah dah saya tak dulu insya-Allah. Kalau sekiranya ada masa saya nak tarik ikasan ketah bagi esok, pagi esok, tiap masa di sisi manusia, di sisi Allah Taala. Lepas tu kita hidup di atas muka dunia ni 60 tahun, 70 tahun, berapa minit kita hidup. Barulah kita boleh gambar katanya Allah, aku mari celuk atas dunia. Ha tu. Mari celuk ya, supaya ngecupeng. Orang buat genai pisang, cup peng masuk dalam koli. Jalanlah tu, kita mari pak celuk atas dunia sebentar, cupeng, prung tauk dalam koli. Jalanlah tu. Ayat katanya, mari duduk sementara atas muka dunia. Itulah pepatah bahasa Arab, dia katanya ad-dunya sa'ah
faj'alha ta'ah. Dunia ni hanya sebentar ya. Mung jadikanlah hak sebentar saat ni tu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.